kita record. Alright, nanti selepas dirakam ni, kalau kata saya akan share balik benda ni supaya bila kita lupa kita boleh tengok. Alright, okay, ini adalah interface permulaan Microsoft Project. Okay, so macam saya cakap, kalau tak ada idea ni dia ada bagi dia punya contoh-contoh yang dia dah buat. Okay, kita boleh modify saja. Okay, ataupun tuan-tuan dan puan kalau dah pernah buat, dia akan timbul dekat sini, recent. Dia akan timbul semua. Kan, dia akan timbul kat sini. So boleh pilih lah. Ataupun tuan-tuan dan puan rasa macam tuan-tuan dan puan perlukan Microsoft Project ni selama dalam tempoh yang lama, okey, bila buka kita tak nak cari-cari dah, kita nak dia berada dekat sini, tuan-tuan dan puan boleh pinkan dia kat sini. Apa maksud pin? Bila kita tekan butang pin ni, okey, bila kita tekan butang pin, okey, dekat ruangan pin ni akan lekatlah tuan-tuan punya benda yang tuan-tuan pin tu. Maksudnya bila kita katakanlah kita nak buat projek jalan. Okey, projek jalan ni selama sebulan kita nak buat dia punya Microsoft Project tu, okey. So kita just bila kita buka kita pinkan dia, okey. Nanti bila buka je tak perlu cari dah kat mana-mana, tak perlu open, kita tekan kat pin dia akan ada kat sini. Okey, kita pinkan dia, lekatkan dia. Okey. So ini kita saja saya tunjuklah, okey. Kemudian saya nak tunjuk bahawa okey, bila kita nak start projek, okey, bila kita nak start projek, kita kena ambil, kalau kita tak ada apa-apa, kita nak start from zero, kita nak start from kosong, kita ambil blank project tuan-tuan. Okey. Okey. Ini adalah blank project ataupun projek yang barulah, projek yang baru, okey. So siapa pernah tengok interface macam ni? Siapa pernah tengok Microsoft Project? Senanglah. Siapa pernah tengok Microsoft Project ataupun pernah guna? Type saya. Okay, good. Maksudnya tak ada orang lah pernah guna kat sini. Oh, alhamdulillah. Tak apa. Kalau siapa pernah guna, type saya. Alright. Okay. So hari ni from zero lah, cantik lah. Memang best lah. Kalau siapa yang pernah guna tu bolehlah nanti saya minta bantuan tegur-tegur saya kan. Tapi hari ni maksudnya kita sepakat bahawa kita semua tak pernah guna Microsoft Project, so kita start from zero. Cantik, tak apa. Okey, ada chat masuk. Okey, Wardah. Yes, okey, ada pernah. Okey, alright. Kita steady kita buat daripada mula. Okey. Sebelum kita mula tuan-tuan dan puan, jom tengok nota kejap. Okey, sebab sebelum kita mula macam Dr. Vignesh cakap tadi, kita kena ada data. Kita kena ada data untuk pekerja, kita kena ada data untuk critical path, okey. Kita kena ada data untuk ni how much flexibility ni. Yang inilah sebenarnya adalah activity critical. Kan? Yang color merah tu. Apa yang maksudnya activity critical? Activity critical adalah slack kosong. Dia tak ada time untuk kita relax. Okey. Kemudian dia kena ada masa. Kalau kita tak ada masa, kan macam mana kita nak buat jadual? Betul tak? Masa kita nak dapat daripada mana tuan-tuan dan puan? Masa kita kena tengok daripada kontrak. Dalam kontrak ada cakap masa mula berapa, tarikh mula dan tarikh siap. Okay. Ada dalam kontrak. Tapi sebelum keluar kontrak, letter of award pun dah ada dah. Kan? Kita dah ada dah tarikh tu. Okay. So, resources apa yang nak guna? Ada material apa kat site? Material, machinery, kan? Machine. Semua-semua tu kita kena ada dah input-input dia dalam kita punya master plan. Okay, baru kita boleh buat Microsoft Project. Okay. Dan tuan-tuan dan puan, sebelum kita betul-betul mula letak gear 1 ni, okay, tuan-tuan dan puan kena tahu nak buat work breakdown structure. Okay, pagi tadi dah Dr. Vignesh Warren tunjuk. Okay, sekejap lagi saya rebrief sikit sebab work breakdown structure ni sangat penting. Kalau tak ada benda ni tuan-tuan dan puan, macam mana nak buat schedule? Sebagai contoh ada orang pernah terlepas tau. Dia buat schedule, okay, dia nak buat kerja concreting.
Kan dia nak concrete slab. Okey. Dia nak concrete slab, dalam schedule dia lupa nak letak checking. Benda tu memang kecil kan, tetapi bila dia tak letak dalam checking and then pekerja dekat site tengok schedule, dia kata okey, lepas letak besi terus nak concrete. Tak boleh lah. Sebab sebelum nak concrete kita kena checking dulu. Kan klien kena datang, kalau JKI kena datang. Okey. So dia tak letak. Item tu kecil je, tetapi bila tak letak, kita nak buat kerja rupanya kita tertinggal satu aktiviti. Sebab apa kita tinggal? Sebab work breakdown structure yang kita buat tu kita tak present dekat technical team kita ataupun dekat bos kita ataupun dekat staff kita. Kita kena present benda ni supaya tak ada benda yang tertinggal, lack off. Yang ni kita tak nak. Tak mau tertinggal nanti. Jenuh tuan-tuan dan puan, sebab bila kita tertinggal maksudnya kita dah hilang masa yang diperlukan. Okey. Ada satu lagi contoh tu, dia nak masuk site, dia panggil semua barang masuk ke site tapi tak boleh masuk sebab dekat site tu tak buat interlocking pavement. Tu pun aktiviti-aktiviti yang perlu kita tengok. Jadi tuan-tuan dan puan, dekat mana kita nak letak kita punya work breakdown structure ni? Bila kita dah ada work breakdown structure ni yang very powerful punya planning method, okey. Kat mana kita nak susun dia? Takkan kita nak lukis atas lukisan. Kan? Takkan kita nak hantar through WhatsApp je. Dekat sinilah Microsoft Project lah yang kita curahkan kita punya work breakdown structure ni. Boleh nak tuan-tuan dan puan? Kalau tak faham, can stop me anytime. Tak ada masalah. Kita kawan. Okey. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan, kita kena determine activity critical. Okey. Tadi yang kiraan tadi tu, yang Dr. Vignesh Warren ajar kiraan tu, kita bolehlah determine activity critical, tapi kita kena buat kiraan bila slack dia kosong, kan? Baru kita nampak dia punya activity critical. Okey? Tapi kalau kita tak buat kiraan, macam mana kita nak nampak? Microsoft Project boleh buat magic. Kalau kata ada 1000 aktiviti, okey, macam mana kita nak buat benda ni? Susah lah, manual kan, kalau 1000 aktiviti. Lagi satu tujuan yang Dr. Vignesh Warren tunjuk tu sebenarnya adalah untuk kita kira the whole duration of the project. Berapa hari. Okey. Susah tuan-tuan dan puan, kalau by using mathematics, kejap saya tengok ada chat. Peserta boleh on mic kalau ada apa persoalan. Yes, betul. Okey. Kalau ada beberapa aktiviti, okey, contoh macam ni. Aktiviti A, B, C. Okay. Berapakah, saya tanya, berapakah total duration? Berapakah jumlah hari? Senanglah. A campur B campur C. Dapatlah kan. Tetapi kenapa Dr. Vignesh Warren ajar cara ni? Sebab kadang-kadang dekat site dia boleh jadi A, dia boleh jadi B, dia boleh jadi C. Sebenarnya kalau kita campur duration A campur B campur C, tak dapatlah sebenarnya duration dia macam ni, pendek. Kan, sebab tu dia ada kaedah dia. Tapi tak apa, tuan-tuan dan puan, hanya didedahkan. Kalau perlu kira nanti tuan-tuan dan puan rujuklah nota. Okey. Tetapi cerita dia, kalau kita campur straightforward macam ni, A campur B campur C, kita akan dapat long duration. Okey. Tetapi kalau A dan B boleh kena buat serentak, okey, kita sepatutnya kita kena kira short duration punya method lah. Okey. Yang ni yang kita panggil tadi tu, network analysis tu. Okey. Alright, tak apa, jangan risau. Tapi yang paling penting hari ni, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu work breakdown structure dan juga critical activity. Okay, critical path lah. Okay. So dua ni adalah elemen yang penting sebelum tuan-tuan dan puan-puan buat conclusion on your work breakdown structure ataupun work program. Okay. Okay, boleh. Okay, work breakdown structure ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, macam saya cakap, dia boleh sedetail-detail yang mungkin. Dia boleh tak detail tetapi merangkumi semua aktiviti. Sebagai contoh, work breakdown structure, saya boleh detailkan, level 1 tu saya boleh detailkan sehingga apa tau? Level 1 kalau nak buat, katakanlah kita nak buat rumah setingkat. Rumah setingkat. So level 1 kita perlu buat kolom, kita kena buat slab, beam dulu, beam. Kita kena buat beam. Kita kena buat slab.
dan kita kena buat kolom. Okey. Ini pun work breakdown structure tapi kita boleh detailkan lagi. Okey, beam kita nak buat apa? Kerja formwork. Okey, kemudian besi. Kemudian konkrit. Dia detail, dia makin lama makin detail. Formwork nak buat apa? Beam besi nak buat apa? Dia boleh pecah-pecah lagi. Inilah work breakdown structure. Dia pecah-pecah-pecah, dia pecah-pecah kan. Tapi work breakdown structure dalam Microsoft Project ni dia boleh combine dengan organization breakdown structure. Setiap aktiviti tu dia boleh letakkan siapa yang bertanggungjawab. Sangat cantik, sangat best tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright, ready so ini adalah sampel work breakdown structure. Yang ini kalau orang kata saya nak work breakdown structure level 1. Level 1 ni sebenarnya adalah tajuk saja. Ini adalah level 1. Okey. Level 2 bawah tajuk. Okey, yang ni level 2. Ini level 2. Okey. Level 3 pula bawah dia. Ini level 3. Yang ini level 4 lah. Maksudnya contoh yang saya bagikan ni, yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ni adalah sebenarnya work breakdown structure level 4. Yang ni yang orang cakap. Nak berapa level, okey? So untuk exercise hari ni kita akan buat sampai level 3. Sampai level 3. Okey? Alright. Okey, sebelum tuan-tuan dan puan-puan teruskan dengan Microsoft Project tu, okey, setiap aktiviti dia ada 4 cara untuk kita hubungkan dia. Okey, dia ada 4 cara untuk kita link lah. Tadi kan Dr. Vignesh Warren kata kalau buat guna Excel nanti ataupun lukisan dia tak boleh link, tapi Microsoft Project dia kena link sebab daripada link tu dia boleh dapat aktiviti critical. Okey, so link yang pertama adalah FS. Kena ingat link yang pertama adalah FS. Link ni juga dalam Microsoft Project dia automatic. Kalau kita sambungkan between activity A dan B ni, dia akan automatic jadi finish to start. Apa maksud dia? Finish to start ni. Bila A finish, bila A habis, dia akan pergi ke B. B akan mula. Sebagai contoh, lepas buat beam, baru boleh buat slab. Dia akan P macam tu lah. Dia kan. Saya orang Penang, so dia akan P macam tu. Okay. A habis, B mula. So, finish to start. Okay. Alright. Yang kedua adalah start to start. SS. Shock sendiri. Okay. Start to start. Dia A pemula, B pemula serentak. Dia mula serentak. Tetapi dia habis tak sama. Tak ada masalah. Okay. Yang paling penting dia SS, dia start to start. Okay. Link yang ketiga, yang ni nanti saya akan tunjuk, you akan faham lah. Link yang ketiga adalah FF. FF. Dia start bila pun tak apa, tapi dia habis sama. Sebagai contoh, kalau kita buat baru ni 2-3 tahun lepas, kita nak buat projek untuk Sukan Commonwealth, Sukan C kan. Semua kolam renang, gimnasium, track basikal, semua dibuat. Tetapi bulan 9 semua kena siap. Okay. So aktiviti tu start lah bila pun, tetapi finish date dia sama. Okay. Okay. Tapi saya jarang pakai benda ni dalam saya punya planning. Saya hanya pakai 2 ni saja. 1 dan 2. Okay. Yang start to finish ni sebenarnya kalau you kalihkan, you terbalikkan, dia akan jadi balik benda ni. Okay, tetapi sebab ada dalam buku kita kena beritahu lah. Okay. Selalunya kita akan automatickan untuk guna finish to start dan juga kita akan guna start to start. Okay. Ada apa soalan? Okay, kalau semua okey, type okey. Sebelum saya mula, saya nak tengok. Kalau okey, type okey. Okey, Fatin kata okey. Okey, Khairul kata okey. Siti Khatijah kata okey. Thank you. Alright, Muhammad Ismail kata okey. Ngam, cantik. Terima kasih. Okey. Okey guys.
kita dah boleh lah. Okey, okey Mansur pun, Abang Mansur kita kata okey, cantik. Okey, kita start guna Microsoft Project. Okey. Siapa yang ada Microsoft Project depan mata, boleh praktis sekali dengan saya lah. Siapa yang tak ada, tak apa, dengar dulu, ada masa kita buat. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti kita sebenarnya hari ini saya rancang untuk buatkan installation of self-supporting communication tower in Tanjung Malim. Okey. Katakanlah pihak gabungan kontraktor Tanjung Malim ada tanah. Okey. Kemudian telco provider ni katakanlah Maxis ke datang, okey, dia kata dia nak buat telecommunication tower dekat tanah Persatuan Gabungan Kontraktor Mualim. Okey. Ya, sekarang dah jadi trend tuan-tuan dan puan-puan buat telecommunication tower, buat kat tanah kita dan orang telco provider tu akan bayar bulan sebagai sewa tapak ataupun pajak. Okey. Masjid-masjid juga, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan familiar dengan kampung Tanjung Asam, Taiping kan, Asam Kumbang tu, kat Asam Kumbang tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kawasan yang paling crowded dengan telecommunication tower. Kami dah buat kajian satu Malaysia, kawasan tu almost 100 meter tu, 100 meter ataupun satu. Memang 100 meter memang ada satu lah telecommunication tower. Okey, kalau tak ada, dia tak buat seketul pun dia akan letak atas bangunan. Okey. Dekat masjid confirm ada. Sebab masjid perlukan duit untuk bulan-bulan kan, untuk bayar bil lah apa semua kan. So salah satu cara untuk dapatkan duit adalah bagi tempat menara yang kita letakkan speaker, okay, letakkan telecommunication punya device. Okay, so bulan-bulan dapat duit. Okay, katakanlah telecommunication tower ni dia punya aktiviti macam ni. Okay, benda tu adalah nota. Okay, sebelum tu saya nak postkan nota masuk. Okay, saya nak postkan nota.睡得安稳。Okay. Sekejap saya ubah sikit ni. Okey, saya nak postkan nota masuk dalam kursus kita. Nampak dah saya punya semua benda-benda ni. Okey, kursus Microsoft Project seri 3. Okey, ni nota saya dan ini tutorial yang kita nak buat ni lah. Okey, saya hantar. Okey, good. Alright. So, tutup cepat-cepat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Microsoft ini adalah work breakdown structure. Okey, work breakdown structure WBS yang saya dah tolong tuan-tuan dan puan-puan buat. Okey. Kalau kita tengok sini, WBS dia adalah installation of self-supporting communication tower. Kemudian dia kena buat design. Dalam design dia ada project kick off apa semua, supply, installation. Okey. Gambar dia akan jadi macam ni. Gambar dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, ini tajuk dia. Tajuk dia adalah telecommunication tower. Okey, tower. Okey. Bawah dia ada 3. Okey, ada 3. Iaitu apa? Iaitu saya tengok dalam handphone lah senang. Saya tengok dalam handphone saya. Okey, iaitu design. Okey, design.
Supply. Ini kita tengah buat, tengah susun balik kita punya apa? Kita punya work breakdown structure. Sebab tu work breakdown structure ni kita kena tulis semua baru kita nampak apa benda kita tinggal. Okay? Dan install. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah Excel sheet ni. Okay, Excel sheet ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Okay. So bawah design dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aktiviti. Bawah design ni dia ada 8 aktiviti. Blam 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 blam. 8 aktivitis. Apakah 8 aktivitis dia? Ni. Project kick-off meeting, preparation of program submission, review meeting, cost analysis, okay, semua. Kemudian bawah supply tuan-tuan dan puan-puan, bawah supply ada 5 aktiviti. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bawah install ada berapa? Bawah install pun ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ada 8 aktiviti, ada 5 aktiviti, ada 5 aktiviti. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, apa lagi lepas kita buat WBS ni, apa lagi yang diperlukan? Kita perlukan duration. Okey, duration tuan-tuan dan puan-puan boleh kira sebenarnya. Kalau nak buat aktiviti ni berapa hari. Kita boleh kira pelan-pelan. Okey, tetapi macam kita yang dah berpengalaman ni, kita dah tahu dah. Oh, kita tengok. Kalau nak buat cat rumah, kalau rumah 2 tingkat, kita boleh buat dalam masa 3 hari. Kalau kita nak buat konkrit, kita boleh buat dalam masa sehari. Kalau nak buat pumping, kerja-kerja pump ataupun piping, okay, mungkin kita kena buat dalam masa sebulan. Okay. Kita boleh ambil duration daripada kiraan, kita boleh ambil duration daripada kita punya experience, kita boleh ambil duration daripada kita punya past project. Okay. Tapi kalau kita tak ada ketiga-tiga ni, kita tanyalah sahabat-sahabat kita ataupun orang yang pernah buat projek tu berapa lama. Selalu kita akan tanya subcon lah. Okay. So ada 4 cara, maybe lebih, tetapi yang paling penting kita kena tahu macam mana kita nak cari dia punya durasi projek ataupun durasi task. Okay. So ini level 1. Level 1 ni kita panggil ayah dia lah. Ini bahasa senang lah ni, ayah dia. Okay. Level 2 kita panggil anak dia. Anak. Level 3 kita panggil cucu dia. Okay, nanti saya akan bagi kronologi ataupun saya akan bagi contoh-contoh. Saya akan sebut yang mana ayah, yang mana anak, yang mana cucu. Okay, design ni sebenarnya adalah anak pertama kepada ayah ni, supply anak kedua ayah ni, dan install anak ketiga ayah ni. Okay, ini adalah contoh work breakdown structure macam ni, macam kita tengok nota kita ni. Okay, ini adalah ayah dia. Okey, ini anak pertama dia, ini anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Okey, dalam anak pertama ni ada cucu. Cucu dia yang ni, cucu dia semua ni. Nampak? Anak ramai ni, cucu ramai ni. Okey, so cucu. Yang ni anak. Bawah ni cicit. Okey, bawah cicit ni apa? Piut. Bawah piut miut. Lagu tu lah. Okey, lagi banyak, lagi depth dalam dia, lagi detail you punya Microsoft Project. Lagi bagus, lagi bagus. Okey. Okey, tapi tak apa, untuk hari ni kita ada 3 je. Kita ada ayah, okey, kita ada anak dan kita ada cucu. Okey, nanti kita buat pelan-pelan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan faham. Okey. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau kita tengok kita punya Microsoft Project, okey, ni Microsoft Project kita. Okey. Sekarang kita nak tengok dia punya, kita nak susun dia punya work breakdown structure macam mana. Okey, macam mana? Okey. Kita yang paling pertama sekali, kita buat, kita kena tulis tajuk. Tajuk tu adalah ayah lah. Tajuk tu adalah ayah. Jadi kita ambil tajuk dia installation of telecommunication tower. Boleh? Okey. Siapa boleh type Chun dekat chat? Okey. Siapa boleh type Chun? Chun ke tak?
Okey, Cun Cina. Alright. Oh, ini lengcai best you ada sikit Cun Cina language cari language. Okey, alright. So kita dah type tadi. Okey, telecommunication tower. Kita jangan risau duration yang tepi-tepi ni semua kita jangan risau lagi. Okey. So kita type anak pertama dan keturunan dia. Okay, tadi kita tengok yang ni kan. Kita tengok ni. Okey. Kita type dia punya keturunan. Okey. Okey. Dia punya ni. Okey. Tak masuk abang dia punya biji tu. Sorry Oh, okey. Okey. Cara dia adalah kita typekan keseluruhan keturunan anak pertama. Nanti baru kita type keseluruhan anak kedua. Okey, tak apa. Tengok dulu mungkin tak berapa nampak, okey. Okey. Kita type dulu kerja-kerja untuk design. Okey. Kerja-kerja untuk design. Okey, apakah design bekerja? Project kick off. Okey, ini kita buat live ni kita buat live project kick off. Kemudian preparation of program. Preparation of program. Tak apa, nanti kita buat pelan-pelan. Untuk esok punya exercise kita buat dalam bahasa Melayu Kemudian review meeting. Lepas tu cost analysis. Okay. Lepas cost analysis, cost estimation. Lepas cost estimation, baru kita buat substructure design. Yang ni kena tengoklah substructure, superstructure tu apa. Okay. Substructure design. Okay, ni masih dalam design masih dalam tajuk design ni okay. Okay, lepas substructure design kita buat superstructure design. Okay, baru kita nak submit kepada local authority. Okay. Ini anak pertama punya keturunan, anak pertama punya line. Okay, line dia submission to local authority. Okay. Okay, good. Alright. Okay, lepas tu kita type pula, kita masukkan pula. Cara nak masuk dia simple klik je tuan. Klik je. Dia macam Excel pun ada Macam Excel pun ada. Lepas tu kita nak buat anak kedua punya keturunan pula. Kita listkan dulu anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nanti baru kita susun. Okay, ada chat. Okay, Cun cantik. Okay, kemudian anak kedua adalah supply. Okay. Dan bawah supply cucu dia apa? Cucu dia adalah pre-construction meeting. Esok kita buat dalam bahasa Melayu, esok kita buat rumah. Esok kita buat rumah setingkat. Okay, esok kita buat rumah setingkat. Pre-construction meeting ataupun esok, okay tak apa. Saya mungkin akan minta you all buat. Saya akan tinggalkan nanti, tengah hari nanti kita akan habis awal sebelum pukul 2. Saya akan tinggalkan tuan-tuan dan perempuan dengan assignment. Okay. Esok pagi kita tengok siapa punya work breakdown structure yang cantik, kita buat dia punya CPM ni. Itu terbaik Saya ingat macam itulah kita buat. Okay. Alright. Pre-construction meeting, lepas tu quantity taking off. Okay, lepas quantity taking off, making order. Okay, lepas making order, supply segment. Okay, lepas supply segment, kita buat quality checking. Okay.
Okey, cantik. Cantik dah tu. Okey. Habislah keturunan anak kedua. Senang kan guna bahasa lagu tu lah, senang faham kan? Okey. Lepas tu kita buat keturunan anak ketiga pula. Okey, keturunan anak ketiga dia adalah installation. Okey. Dalam installation ni kita nak install apa? Kita nak buat foundation. Okey. Foundation. Lepas foundation, electrical services. Yang ni orang M&E suka ni, electrical services. Okey, kemudian perform rough work. Okey, rough work ni adalah sebenarnya besi lah, kerja besi lah. Okey, rough work. Okey, then baru kita install besi. Dan akhir sekali kita buat dia punya finishing. Finishing untuk besi, cat lah ataupun coating lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang daripada gambar rajah ni, okey, daripada work breakdown structure ni, okey, work breakdown structure asalnya macam ni. Kemudian kita come out dengan macam ni. Okey. Dan kita susun dalam Microsoft Project macam ni. Maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, lepas kita buat tu kita perhati, kita tengok betul-betul, kita tanya orang, kita tanya tim kita, aku tertinggal tak apa-apa aktiviti? Sebab kalau tertinggal tuan-tuan dan puan-puan ni, dia ada efek dekat duration ni nanti. Kan katakanlah projek tu sebenarnya perlukan sebulan. Bila tertinggal aktiviti dia jadi 20 hari je. Nanti bila betul-betul buat, alamak, 20 hari pun tak siap projek ni. Okey. So, tuan-tuan dan puan, projek ni sebenarnya kalau kita gambarkan tuan-tuan dan puan, dia akan jadi, kita nak buat ni, kita nak buat telecommunication tower ni. Kan yang ada pencawang lah, pencawang telekom ni. Atas ni kita nak letak dia punya radar lah, dia punya receiver lah, transmitter lah semua kan. So sebelum buat ni kita kena design lah. Kita design apa? Kita design dia punya substructure. Sebab kita tak boleh buat simple nak buat foundation saja kan. Dia mungkin foundation ni pun mungkin ada piling mungkin. Kalau tak ada piling pun dia adalah design dia, berapa depth dia apa semua. Okey. Yang atas daripada ground floor ni kita panggil superstructure. Okey. Superstructure ni pun nak kena design juga tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu besi ni saiz berapa. Kan? Sebab atas ni kita nak letak beban. Kalau kata beban dia berat daripada ni, besi boleh patah, jatuh, kemalangan. Macam-macam. Okey. So inilah telecommunication tower yang kita nak buat. Okey. So kita nak buat dekat mana? Dekat Tanjung Malim. Mungkin kita nak buat telecommunication tower untuk sana line DG tak bagus. Mungkin kita nak buat untuk DG. Kan? Patung kuning, selain daripada kita letak patung kuning sebelah rumah kita tu, kita nak buat telecommunication tower. Okay? So inilah perancangan dia sebenarnya. Kita nak buat yang ni. Ini adalah Microsoft Project. Okay? Nampak macam senang je buat. Memang senang. Memang senang tuan-tuan dan puan-puan. Memang senang. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan kalau perasan, bila saya type dekat sini, bila saya key in semua aktiviti, tengok sebelah kanan ni dah keluar pun gancat. Cumanya kita tak susun lagi gancat tu macam mana. Okay. So senang tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kalau senang type yes. Kalau tak senang type no. Kalau senang type yes, kalau tak senang type no. Cuba sikit nak tengok dalam chat box kita. Okay, alright, Siti Khatijah. Thank you so much. Okay, so, okay, thank you, terima kasih. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, ada masuk lagi chat. Okay, yes, thank you. Terima kasih bersama saya lagi. Bersama DJ anda di Konti. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan tahu cara nak key in. Okay, lepas ni baru kita nak susun. Okay, so mouse memainkan peranan yang penting juga dalam Microsoft Project ni. Okay, tak berapa tuan
Koja banyak. Okey, tak apa. Thank you. Okey. Koja banyak tak apa. Tak ada masalah. Tapi dengar-dengar lah. Kita dengar-dengar. Alright. Jadi kita type apa saja aktiviti yang ada baru kita susun. Okey. Sekarang cara nak susun ayah, anak dan cucu. Tengok supaya kita nak menghasilkan satu penjadualan yang cantik. Okey. Dekat mana ayah dia, kat mana anak dia, kat mana cucu dia. Okey. So kalau kita tengok, okey, mouse ni kita boleh guna yang tengah untuk naik turun. Ini adalah left click, klik kiri dan ini klik kanan. So kena jari kena main-main lah sikit, jari kena lembut. Okey. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ayah dia. Okey. Tadi kita dah agree ini ayah dia, bawah dia ada anak dan cucu. Okey. Cuba kita letak di bawah ayah ni, kita letak semuanya di bawah tanggungan ayah. Okey, apa kita buat? Kita highlight semua aktiviti. Okey, highlight semua aktiviti di bawah ayah tu. Okey. Highlight. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil ni. Dekat atas ni ada ditulis anak panah ke kanan. Okey. Anak panah ke kanan itu adalah indentas. Okey, indentas. Okey. So kita ambil anak panah ke kanan, kita klik. Bila kita klik, nampak tak? Dia hasil dia tuan-tuan dan puan-puan, hasil dia akan menjadikan ayah dan anak ni satu item. Maksudnya kat sini apa? Bawah tajuk installation of telecommunication tower ni, dia ada semua aktiviti ni. Nampak dia boleh hilang. Tadi dia tak ada. Okey, saya ulang. Saya ulang. Okey, saya ulang balik. Kenapa tak boleh undo ni? Okey. Tak apa. Kalau tak boleh saya repeat buat balik semula. Okey, tadi dia macam ni. Awal-awal dia macam ni sebab kita dah masukkan semua, kita tak susun lagi anak dengan ayah kan. Sekarang kita nak letak bahawa kesemua perkara-perkara ni berada di bawah satu tajuk. Okey, sebab tadi kita tengok ni. Yang ni kan. Semua ni sebenarnya aktiviti ni di bawah satu tajuk, iaitu telecommunication tower. Okey. Jadi kita highlightkan aktiviti yang berada di bawah tajuk tu, di bawah ayah tu. Kita highlightkan semua. Okey, kita highlightkan semua. Kemudian kita ambil ni. Okey, kita ambil activity to the right. Okey. So kita tekan. So dia akan jadi magic. Okey, dia akan letak semua ni di bawah satu tajuk, iaitu installation of telecommunication tower. Nampak dia dah bergerak ke kanan sikit. Okey. So bila kita ambil butang ni, dia akan ada inilah lambang ni, lambang macam anak panah ni kan. Cuba kita klik. Dia akan masuk. Okey, kalau kita buka, dia akan buka balik. Okey, sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey. Jadi semua aktiviti itu akan berada di bawah satu tajuk, iaitu installation of telecommunication tower. Okey. Sekarang kita nak bezakan anak-anak dia, anak pertama, anak kedua dengan anak ketiga. Apakah cucu kepada kawan ni? Jadi kita tengok balik kita punya aktiviti ni. Okey, kita tengok balik kita punya aktiviti ni. Okey. Anak pertama ni anak dia. Ini cucu kepada tajuk ni lah kira. Okey, anak kedua ini anak dia. Anak ketiga ini anak dia. Okey. So ni cucu daripada anak pertama, ni cucu daripada anak kedua, ini cucu daripada anak ketiga. Sekarang kita nak buat macam tu. Okey. Kita ulang step yang sama. Okey. Cucu daripada anak pertama adalah ini. Okey, kita ambil yang indent to the right. Okey. Cucu kepada anak yang kedua adalah ini. Okey, kita ambil indent to the right dan cucu kepada anak ketiga adalah ini. Kita ambil indent to the right. Okey. So, nampak tak? Dia bila kita guna perkara indent to the right ni, dia akan kelaskan kepada dia punya kelompok. Kelompok dia. Okey.
Jadi kalau kita tengok dia, bila kita ambil saja indent, dia akan ada anak panah macam ni. Cuba kita kecilkan. Apa yang kita boleh tengok daripada sini? Maksudnya kat sini, ini ayah dia. Ayah dia ada 3 orang anak. Kan? Ada 3 orang anak. Ayah dan 3 orang anak. So, nak tahu cucu pertama, apa dia? Siapa dia? Buka. Ini cucu pertama. Okay. Ini cucu kedua. Okay. Ini cucu ketiga. Okay. So, inilah work breakdown structure, tuan-tuan dan puan-puan. Senang tak? Okay. Senang. Okay. So, inilah yang kita dah buat sekarang ni. Okay. Cantik dah ni. Dah susun dah semua aktiviti ni. Terbaiklah ni. Okay. Okay, now bila kita letak ayah dan anak, okay, kita boleh calculate duration ataupun cost daripada cucu saja. Okay. Apa maksud saya? Maksud saya macam ni. Maksud saya katakanlah, okay, ini saya padam. Ini pun saya padam. Okay. Katakanlah saya ada aktiviti work breakdown structure ni kan. Okay, work breakdown structure ni. Okay, pecah. Okay, jadi saya nak tahu cost ataupun duration. Duration dan juga cost untuk tajuk atas ni, untuk ayah dia. Okay, so saya perlu dapatkan duration dan cost untuk cucu ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya campur cucu ni punya cost dan duration. Ini campur ni, campur ni. Okay. Okay, bila saya campur dua ni, 3 ni, saya akan dapat cost untuk anak dia. Okay, saya campur cost, saya akan transfer ke atas. Okay, ini pun kalau saya campur cost ni, saya akan transfer cost ni ke atas. Okay, ini kalau saya campur cost ni, saya akan transfer cost ni ke atas. Ini kalau saya campur cost ni, saya akan transfer ke atas. Okay, so kos-kos cucu ni akan membawa kepada kos kepada anak-anak. Okay, saya campur kos kepada anak ni, kos anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, saya campur semua ni, dia akan bagi kos kepada ayah. Okay, so daripada bawah kita kira kos dan juga duration. Okay, berapa hari nak buat, kita kira cucu dulu. Kira cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, cucu empat, kita campur-campur, dia akan bagi kepada anak punya masa. Okey, anak campur-campur dia akan jadi kepada ayah. Okey, sebab tu dalam Microsoft Project, tuan-tuan dan puan, dalam Microsoft Project ni, okey, kita hanya masukkan information cost dan masa dekat kita punya cucu saja. Ini cucu. Cucu ni kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, dia tidak gelap, dia tidak hitam. Okey, dia tidak berwarna hitam macam ni. Dia tidak gelap, dia tidak bold. Okey, dia adalah yang normal punya tulisan. Itu adalah cucu. Okey, ini saja. Kita jangan masukkan dekat gelap ni. Gelap ni dia akan automatic calculate. Dia tolong, dia bantu kita kira. Okey, dia akan bantu kita kira. Alright. Okey, harap faham. Okey, so kita dah susun benda ni. Dia dah jadi satu work breakdown structure. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan, kita nak masukkan duration. Sebab dekat sini dah ada duration dah. Sebab saya dah bagi dah duration. Duration kita biar yang logik. Macam saya cakap lah, duration boleh dapat daripada kiraan productivity. Okay, duration boleh dapat dari pengalaman, past project ataupun tanya orang. Okay, so kita dapatkan duration biar yang logik. Okay, biar yang logik. So untuk projek ni saya akan masukkan duration. Okay, duration ni saya akan masukkan. Duration dalam hari, tuan-tuan dan puan. Boleh juga dalam minggu atau bulan. Tetapi untuk tujuan pembelajaran kita masuk dalam hari. Okay. Okay, so kita masukkan duration ni. Nampak saya masukkan, saya buat daripada Excel ni. Sebab dia ada beradik. Excel, Word apa semua, Microsoft Project semua ada beradik. Okay. So saya boleh copy paste macam biasa je. Okay, saya ada, tadi ada hang sikit saya punya produk ni. Okay, tak apa. Saya masukkan manual lah. Okay. 3 hari. Project kick off 3 hari. Lepas tu
preparation 14 hari. Lepas tu review meeting 1 hari. Cost analysis 7 hari. Cost estimation 3 hari. Substructure design, lama sikit nak design. Design 30 hari, sebulan juga kita nak design tu. Superstructure 30 hari juga. Dan kita submit dekat local authority sehari. Pergi je hantar. Okay. Alright, pergi je hantar. Okay. Kemudian kita masukkan untuk activity supply pula. Okay, untuk activity supply. Okay, kita masukkan 3 hari. Kita masukkan 7 hari untuk taking off. Untuk kita buat order 7 hari. Untuk kita supply 21 hari. Supplier kata 3 minggu juga nak supply ni. Okay. Dan untuk kita checking seminggu sebelum kita proceed untuk installation. Okay. So installation kita berapa hari? Installation kita foundation, kita nak buat pad foundation. Okay. Dan dia kawasan bukit, lama sikit tu. Okay. 21 hari. Kemudian 7 hari untuk electrical services, kerja besi 7 hari. Installation 21 hari. Dan juga last kali kita nak coating. Coating tu kenapa tak boleh 1 hari tuan-tuan dan puan-puan? Sebab coating besi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kena ada undercoat. Kan, undercoat besi ni lain sikit, dia panggil anti-rust. Okay. So lepas anti-rust kering, baru kita buat lagi 2 layer of finishing coat. Okay. So kat sini dia tunjuk 7 hari. Cantik lah tu. So tuan-tuan dan puan-puan, dia akan automatic letak date start dengan date finish dia. Sebab kita waktu kita buat projek ni, dekat project information ni, okay, kita dah letak start date kita hari ni. Dia sebenarnya automatic. Okay, kalau kita projek kita nak start date bulan depan, kita just pilih pilih date apa yang kita nak. Okay. Tetapi untuk automatic dia akan jadi hari ini. Okay. So kita schedule from project start. Jadi bila okay, kita letak saja hari tuan-tuan dan puan-puan, dia akan kira daripada hari ini, dia akan letak tarikh finish ni bila. Nampak? Betapa powerfulnya Microsoft Project ni. Okay. Sebelah kanan ni tuan-tuan dan puan-puan dah jadi dah dia punya Gantt chart. Kan, tetapi tak logik lah. Tak logik lah sebab semua mula pada hari yang sama, mana boleh. Kan, kita kena susun lah. Okay, kita kena susun. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, masih ada dekat atas ni tanda seru. Tanda soal. 30 days. Kalau tanda soal ada, maksudnya dekat cucu-cucu ni masih ada yang kita belum letak. Masih ada tanda soal, nampak ni. Quality checking 1 hari. Dia tanya betul ke 1 hari? Kita jawab yes 1. Bila kita hilang dah, bila semua cucu ni dah tak ada tanda soal, tengok semua dah tak ada tanda soal. Okay, itu adalah dia punya trik dia. Okay, so sekarang tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tak ada lagi dalam kita punya Microsoft Project ni? Kita tak ada kita punya cost. Kan, kita tak ada kita punya cost. Okay. So kita masuklah cost. Kat mana tuan-tuan nak masukkan cost? Okay. Kita masukkan cost dekat ruangan baru. Okay, tengok cara nak masuk ruangan baru. Pergi sebelah duration. Okay, pergi sebelah duration. Nanti saya akan savekan video ni, saya akan masukkan dalam group. Pergi kat duration, right click, jangan lepas. Right click. Okay, pergi dekat ni, insert column. Tekan. Okay, pergi dekat insert column. Okay. Kemudian ambil cost. C-O-S-T. Okay, type tak apa. C-O-S-T. Dia akan pergi ni, cost. Cost apa nak banyak-banyak? Tak payah, ambil cost saja. Okay, ambil cost saja. Okay. So kita masukkanlah cost ikut dengan kita punya ni. Ni saya dah bagi cost kan. Okay. So masuklah cost dia kat sini. Okay, cost ni kita masukkan dekat kita punya Microsoft Project ni. Okay. Okay, jom kita masukkan cost. Ingat cost dan duration hanya masuk dekat cucu saja. Dia akan tolong kira untuk anak dan juga ayah. Okay, masukkan dekat cucu saja. Alright. Okay, so kita tengok cost yang kita nak masuk. Okay. Okay, cost yang nak masuk. Okay, cost mula 1,000. Lepas tu 3,000. Okay. Lepas tu 1,000. Tuan-tuan dan puan boleh buat dalam Excel dan boleh copy paste. Okay, kemudian 5,000.
1,000, 5,000, 15,000. Ini kos lah, kos yang kita kira lah. Dan 2,000. Ni kos untuk buat benda-benda ni. Benda-benda nak submit kepada local authority perlukan 2,000 untuk buat dia punya fees. Okay. Nak design kena bayar consultant. Okay. 5,000 untuk design substructure, untuk design superstructure 15,000. Okay. So sini ini semua kos dia ni. Okay. So masukkan semua. 3,000. Senang tuan-tuan dan puan. 10,000. Ini kadang-kadang orang charge. Macam saya satu work program ni kadang-kadang saya dapat 3,000, 4,000. Buat dalam masa setengah hari je pun, kan? So berguna. Zaman sekarang ni kan, kalau tak ada kerja, kita boleh buat proposal ataupun kita boleh guna ilmu yang kita ada ni untuk kita berniaga. Siapa nak buat CPM, datang. Mari kita bagi diskaun PKP 10%. So 3,000, 100,000 apa ni? Oh, supply. Nak supply besi semua 100,000. Oh, material dia mahal lah. Okay, 100,000 dan 7,000. Okay, untuk installation pula 25,000, 15,000, 20,000 dan juga 10,000. Okey tuan-tuan dan puan, apa informasi kenapa finishing ni? Sekejap sorry. 25,000, 15,000, 2,000 ni rough work ni. Perform rough work 20,000. Okey, ini pun 20,000 sorry. Installation pun 20,000 dan finishing 10,000. Okey. So semua data ni saya dapat daripada Excel ni. Excel ni tuan-tuan dan puan kena buat lah. Itu sebab saya nak jadi project planner kena ada experience. Okey. Kena tahu kalau nak buat bangunan apa aktiviti dia, berapa duration dia, berapa cost dia. Okey. Daripada sini baru kita transfer pergi ke Microsoft Project. Okey. Selesailah kita punya bahagian untuk kita letakkan task, duration dan juga cost. Okay. So kalau tiba-tiba Tok Penghulu Tanjung Malin datang tanya kita, berapakah kos yang tuan perlu laburkan untuk buat projek ni? So pergi dekat atas sekali bahagian ni, dekat ayah dia ni. Ayah dia ni akan bagi tuan-tuan dan perempuan summary ataupun ringkasan. Okay? Maksudnya projek tuan-tuan dan perempuan, lepas kita masuk harga dekat cucu ni, dia akan kira untuk anak dan last kali dia akan kira untuk ayah dia. So yang atas ni tuan-tuan dan perempuan adalah harga untuk projek tuan-tuan dan perempuan. So untuk telecommunication tower ni, projek dia berharga 246,000 duit Malaysia. Okay. So Tok Penghulu tanya, berapa dah kos ni nak buat? So kita tak payahlah fikir-fikir ambil kalkulator semua. Kita buka je Microsoft Project, kita tengok dekat atas ni, ini adalah jumlah kos dia. Senang tak tuan-tuan dan puan? Kalau senang, type ya. Okay, kita nak habis dah. Kalau senang, type ya. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Okay, best. Okay, sekarang tuan-tuan dan puan adalah satu perkara ataupun elemen yang penting di mana kita nak susun setiap aktiviti kita supaya dia menjadi gancat. Sekarang pun dah ada gancat dah, tapi semua start pada benda yang sama. Semua start pada tarikh yang sama. Tak betul lah, mana boleh satu projek kita launch guna tarikh yang sama kan. So kita nak susun. Okay, cara nak susun tuan-tuan dan puan, saya nak tuan-tuan dan puan guna kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang pertama adalah kaedah ni. Finish to start. Okay, guna kaedah yang pertama dahulu. Okay, guna kaedah yang pertama dahulu. Tengok cara dia. Ini pun magic tuan-tuan dan puan. Ini pun magic juga. Kenapa saya kata magic? Sebab dia tolong kita susun
Ini Microsoft Project kita. Okey, ini Microsoft Project kita. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita punya garis ni besar sangat. Macam mana kita nak kecilkan? Sebab kita punya komputer tak adalah besar sangat kan dia punya skrin kan. So kita tengok belah kanan bawah dia ada lambang tambah, dia ada lambang tolak. Okey, dia ada lambang zoom in, dia ada lambang zoom out. Okey. So kita pi kat zoom out. Kita pi kat sini, kita tekan. Nampak dia makin kecil. Okey. So janganlah kecil sangat, dia ikut kesesuaian skrin kita lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak sambung. Ingat yang ni magic lah. Kalau tak ingat ni susah. Kita nak sambungkan aktiviti A dan aktiviti B menggunakan FS, finish to start. Maksudnya aktiviti A finish, aktiviti B start. Okey. Okey. Mouse tekan kiri, jangan lepas. Tak keluar apa kan? Kalau kiri, kalau kita tekan banyak kali dia keluar macam ni lah. Okey. Tetapi tuan punya mouse ni, mouse yang gerak-gerak ni pergi dekat aktiviti A sehingga keluar anak panah 4. Okey. Oh, saya punya ni macam ada problem. Sebab tadi saya hang komputer saya. Okey, tu yang 5 minit ni dia. Okey. Tak apa, kita try file. Oh, tak boleh save jugalah. Okey. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil okey, ingat tak predecessor? Predecessor ni adalah aktiviti sebelum. Okey, aktiviti sebelum. Kita boleh juga manual dia. Okey, contohnya aktiviti nombor 3 ni, okey, bila kita nak habis aktiviti nombor 3, okey, dia akan mula dengan aktiviti nombor 4. So, aktiviti nombor 4 ni dia punya aktiviti sebelum adalah aktiviti nombor 3. Kita tekan je. So dia akan keluar anak panah. Dia akan keluar anak panah. Esok saya akan tunjuk cara nak shortcut. Okey. Ni dah boleh lah, ni dah boleh. Nampak? Aktiviti bila kita nak sambungkan, kita pergi mouse kita ni sampai keluar anak panah 4 macam ni. Okey, sampai keluar anak panah 4 macam ni, kita left klik kiri, jangan lepas. Bila kita tarik, dia keluar macam lambang rantai. Okey, kita sambungkan dia. Okey, kita sambungkan dia. Okey. Oh, masih ada problem. Okey, tapi cerita dia macam itulah, kita akan sambung. Okey. Cumanya saya ajar cara manual lah. Okey. So aktiviti nombor 5 ni, aktiviti sebelum dia adalah 4. Okey, so dia akan jadi macam tu. Aktiviti 6, aktiviti sebelum dia adalah 5. So kita klik dia akan bawa aktiviti ni, dia akan jadi finish to start. Okey, dia akan jadi finish to start. Alright. So aktiviti 7 ni, maksud saya aktiviti 7, aktiviti sebelum dia adalah aktiviti 6. Predecessor ni adalah maksudnya aktiviti sebelum. Sama slide macam Dr. Vines tadi. Okey. So 6. Okey. Aktiviti 8, aktiviti sebelum dia 7. Dan aktiviti 9, aktiviti sebelum 8. Untuk aktiviti 10, aktiviti dia 9. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah siap satu work program. Okey, besar sangat kita kecilkan lagi. Nampak? Siap lah tu work program. Okey, itu untuk keturunan anak yang pertama. Okey. Untuk aktiviti anak yang kedua, kita kena sambung yang biru sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Yang biru sahaja maksudnya aktiviti sebelum aktiviti nombor 12 ni, okey, adalah aktiviti nombor 10. Okey, so aktiviti dia nombor 10. Okey, mungkin keliru sikit, tak apa, esok kita buat pelan-pelan. Okey. Aktiviti untuk 13, okey, dia punya predecessor dia aktiviti 12, okey. Dan seterusnya 13, 14 dan 15. Okey. Alright. Okey. Okey, untuk aktiviti 16, dia punya aktiviti sebelum adalah 15. Okey. Jadi untuk aktiviti 18 ni kita kena sambung dengan aktiviti ke-16. Okey, aktiviti nombor 19, dia punya aktiviti sebelum dia adalah aktiviti 18. Okey, kita ikut je.
Okey, siap. Okey. Nanti esok lepas saya punya work program ni okey balik, saya akan tunjukkan cara nak shortcutkan dia. Okey. So aktiviti predecessor ni ingat maksudnya adalah aktiviti sebelum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sambung sekarang. Excel tak boleh buat benda ni. Sekarang kita punya gambar rajah jadi macam ni. Nampak? Kita dah sambung. Inilah work program kita. Kan? Inilah work program kita. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tanya, katakanlah penghulu tu tanya. Penghulu Tanjung Malim datang lagi. Dia tanya, okey tadi tuan dah beritahu saya jumlah kos untuk projek ni 246. Sekarang saya nak tanya berapa hari tuan perlukan? Okey, berapa hari tuan perlukan untuk buat telecommunication tower ni? So berapa hari kalau berdasarkan saya punya ni? Okey, cuba type berapa hari berdasarkan perancangan yang saya buat ni. Okey, cuba type berapa hari dalam chat box tu. Berapa hari yang kita perlukan berdasarkan apa yang kita buat hari ni. Okey, Amirah. Okey, Amirah cantik 191. Siapa yang dapat kurang daripada 191 ataupun lebih daripada 191? Okey. Betul jawapan dia, betul. Okey. Kalau face to face tu boleh saya bagi hadiah. Okey. Jadi kalau nak ikutnya, ini adalah secara finish to start. Maksudnya kat sini kita dah tak ada flexibility. Habis A start B, habis B start C, habis C start D kan. Takkan kita nak buat macam ni. Tiba-tiba penghulu kata, okey 190 hari ni sebenarnya adalah 7 bulan. Saya nak buat projek ni 5 bulan sahaja. Takkan kita nak kurangkan duration? Kan? Maksudnya kalau kita kurangkan duration, nanti kita kena buat kerja stres. Dah orang bagi design 30 hari, takkan nak buat 20 hari. Maksudnya kat sini, daripada kita buat finish to start, ada benda yang kita boleh buat start to start serentak. Macam substructure design dengan superstructure design ni, mungkin kita boleh buat serentak. Kita bagi kat syarikat ni, okey syarikat bagi, okey Azani buat superstructure, seorang lagi buat substructure, dia boleh buat serentak. Okey. Tapi dalam kita punya perancangan, buat substructure design dulu baru superstructure. Okey. Jadi kita nak buat benda ni serentak, kita ambil SS shop sendiri. Start to start. Macam mana start to start? Okey, bila kita pergi dekat anak panah ni, okey, kita pergi kat anak panah ni, kita double click. Okey. Okey, saya rasa saya punya ni ada problem. Okey, tak apa. Maksudnya kat sini kita boleh start to start. Start to start dia maksudnya kita kena samakan tarikh waktu mula dia. Okey, waktu mula dia start to start maksudnya substructure design ni boleh mula selepas yang ketujuh. Selepas pada cost estimation kita dah boleh buat serentak. Okey, jadi anak panah dia akan pergi macam ni. Nampak tak? Tadi dia habis substructure baru pergi superstructure. Sekarang substructure dia dengan superstructure boleh start serentak. Bila kita tukar aktiviti macam ni, bila kita tukar, barulah kita tengok, oh nampak dari tadi 191 hari, dia boleh jadi 161 hari. Cukuplah. 5 bulan lebih. 5 bulan 11 hari. Okey tu. Kan? Ada lagi aktiviti lain yang kita boleh tukar serentak. Kan? Macam kita nak buat pemasangan rough work besi ni dengan aktiviti electrical. Sambil-sambil naik rough work tu boleh naik electrical. Okay? So dia punya predecessor boleh sama. Mungkin yang ni pun 18. Tengok apa jadi. Nampak kat sini dia bergerak serentak. Itulah maksud dia finish to start, start to start, start to finish dan finish to finish. Okay? Alright, tak apa. Hari ni saya cuba rectifykan balik saya punya Microsoft Project ni. Okay? Esok kita akan sambung balik macam mana kita nak cari aktiviti critical, macam mana kita nak buat S-curve. Okay? Dan kita pilih salah seorang punya work breakdown structure. So tuan-tuan dan puan-puan, petang ni saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, kursus ni 1 hari. Okay?
Tetapi bila online ni dia tak sama macam fizikal. Okey, online ni dia ialah kita tak boleh menghadap komputer lama-lama. Okey. So saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu tugasan, tolong buat work breakdown structure untuk kerja-kerja membuat rumah satu tingkat. Kita nak buat rumah satu tingkat, okey. Kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, buatkan work breakdown structure. Esok kita akan susun work breakdown structure. Saya akan tengok siapa punya yang paling cantik, yang paling best, okey. Saya akan buatkan work program untuk dia. Dan kita tengok work program dia okey ke tak okey. Okey. So saya rasa setakat sini saja untuk hari ni. Saya pun nak ambil masa sikit untuk rectify balik saya punya Microsoft Project ni. Tak tahu kenapa nak kata lesen dah expired, nampak macam tu lah sebab dia tulis situ activation fail. Okey, saya akan refer balik kepada Universiti Pertahanan macam mana boleh lesen dia boleh expired ni. Okey. So ada apa tak soalan? Kita round table sebelum kita berhenti. Tak ada apa. Okey, masa pun dah pukul 1. Okey, masa dah time. Okey. Esok saya akan sambung balik. Kita masih buat projek yang sama. Kita akan buat sampai kita boleh buat S-curve. Okey. Lepas kita buat S-curve, kita akan cuba buat work program untuk salah seorang partisipan yang berjaya, yang bernasib baik. Okey. So hari ini saya bukan tinggalkan saja, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu tugasan. Sambil-sambil kita bekerja, sambil-sambil kita makan nasi tu, okey, sambil-sambil kita berniaga, sambil-sambil sibuk, try cuba tulis atas tisu pun tak apa. Work breakdown structure untuk aktiviti membina rumah setingkat. Apa kita nak buat? Tulis. Esok kita akan bincang. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas masa yang diberikan. Sebelum saya pass mikrofon ini kepada Cik Wardah kita, okey, last, ada tak apa-apa persoalan? Tak ada. Okey. Okey, nampak sama ada terlebih faham. Okey. Cantiklah tu. At least benda tu terdetik di fikiran, kata sebenarnya senang je nak buat Gantt ni guna Microsoft Project. Okey. Excel pun boleh buat guna macam Microsoft Project, tapi dia tak boleh analyze, dia susah. Dia tak boleh analyze earn value, dia tak boleh tengok delay, dia tak boleh tengok critical activity. Okey. So yang ni boleh buat. Dia boleh bantu kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. So terima kasih banyak. Yang lebih saya sedekah, yang kurang saya minta maaf. Maaf atas terkasar bahasa. Kalau tak ada apa, kita jumpa esok. Saya serahkan balik kepada Cik Wardah kita yang bertuduh hitam tu. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Azani untuk hari ini. Terima kasih Dr. Vignesh juga hari ini. Okey, saya nak inform, esok kita still guna link yang sama. Okey, kita akan start pukul 9. Make sure pukul 9 semua dah masuk. Okey, itu je lah untuk hari ini. Terima kasih. Okey, semua take care. Silakan lunch. Okey, siapa yang perlu masak tu pergi masak. Okey, thank you saudara Arkitek Firdaus. Okay, alright. Okay, sama-sama. Okay, thank you bang. Esok mungkin kita sembang lagi lah. Kita kenal lebih dekat lagi. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Alright. Yeah.